Penutupan penuh hanya membenarkan sektor penting dan kritikal beroperasi dengan kapasiti pekerja 60%. Namun pasti ada saja pelanggaran yang berlaku. Sejauh manakah tahap kesedaran dan kepatuhan kita dalam memahami sasaran yang cuba dicapai kerajaan? Ikuti laporan yang disediakan Raja Hisham, Raja Zaid. Shah Alam. Umum mengetahui ia merupakan kawasan perindustrian yang turut menyumbang dan menjana pendapatan rakyat dan ekonomi negara. Namun tempat yang menjadi punca rezeki sebahagian rakyat Malaysia ini juga tidak terlepas daripada peraturan semasa kerajaan. Bukan tidak memahami kepayahan kebanyakan insan, tetapi mudarat yang lebih besar sedang menanti jika tidak diikuti. Namun mereka akur dengan perintah yang dikeluarkan dengan sebahagian besar tidak beroperasi atau hanya beroperasi dengan keupayaan 60% pekerja. Namun bagaimana yang lain? Bagi yang degil, apa yang mereka peduli? Nyawa seakan murah baginya. Keuntungan adalah segala-galanya. 5 Jun lalu, 2 buah kilang di Sungai Petani Kedah di kompaun RM10,000 selepas didapati mengemukakan pengisytiharan palsu untuk beroperasi ketika perintah kawalan pergerakan. Kilang Kitar semula logam dan kilang kayu arang tersebut didapati menukar status kepada sektor minyak dan gas untuk mengaburi mata pihak berkuasa. 11 Jun lalu, selepas pelbagai aduan diterima, bahagian pemantauan dan penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI melakukan serbuan terhadap kilang yang degil. Hasilnya amat mendukacitakan. Hasil semakan kita dapati dia biarkan pekerja dia tak scan MySejahtera QR code, jadi dibenarkan masuk. So risikonya kepada kilang bila dia tak semak status loris, dipastikan loris saja, kita takut ada terlepas yang high risk. High risk ni biasanya confirm cases ataupun suspected COVID yang masuk ke kilang, yang ini akan menyebabkan kluster. Malah ada yang diarahkan tutup operasi kerana menjalankan kerja tanpa kebenaran. Sepanjang PKP 3.0, lebih 300 pemeriksaan dilakukan oleh pihak MITI setakat ini. Sebahagiannya melakukan kesalahan berulang, walaupun baru sahaja dikenakan kompaun. Sehubungan itu, kerajaan mewujudkan talian hotline bagi membolehkan orang ramai membuat aduan jika ada mana-mana premis perniagaan atau kilang yang melanggar arahan sekatan pergerakan penuh. Pekerja boleh melaporkan mana yang dipaksa. Ataupun kita juga dapat juga laporan mengatakan bahawa mereka yang mempunyai gelang pink pun diarahkan bekerja. Jadi saya harap laporkan kepada hotline Kementerian Sumber Manusia ini supaya tindakan boleh segera diambil. Namun semua ini tidak mampu mengubah cara berfikir yang kita mahukan daripada semua pihak. Kesan malapetaka yang cuba disembunyikan di sebalik keuntungan dan kepentingan diri semata yang diperkirakan oleh pemilik kilang degil ini. Sampai bila negara perlu menanggung kerugian dan kerosakan daripada kegagalan pemikiran daif seperti mereka? Apa yang anda dah mampu saksikan di belakang saya ini? Ya, mereka inilah yang sedang menantikan giliran mereka untuk mendapatkan vaksin untuk membolehkan mereka atau mengelakkan daripada jangkitan pandemik dan tidak menjangkiti orang lain. Dan inilah sebenarnya tujuan yang dilakukan oleh kerajaan dalam membendung pandemik 19 ini. Tetapi semuanya ini mungkin tidak akan memberi makna jika masih ada di kalangan kita yang masih lagi degil dan mungkin mementingkan keuntungan semata-mata, sedangkan kerajaan membelanjakan jutaan wang ringgit dana yang begitu besar untuk memastikan lekungan pandemik 19 ini dapat diratakan dan dapat dikawal dengan baik. Dan ini semua tidak memberi erti kepada kita semua sekiranya masih ada lagi yang gagal mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, terutamanya dalam menghadapi PKP kali ini. Raja Hisham Zaid, Astro Awani.